Ya, so kita akan sambung tutorial alkohol dengan nomenclature number 2. So saya rasa number 1 dah okey, tak ada masalah dah ya. Ada apa-apa nak tanya tak pasal nomenclature ni before kita mula? Okay, kalau tak ada kita tengok number 2. Okay, the following names are incorrect. Draw the structure formula and give the correct IUPAC name lah. Okay, so sekarang kalau kita tengok di sini, kamu pertamanya from the name you have to draw the structure. Okay, kita ada 4 butanol. So 4 butanol ada 4 carbon kan. Okay, carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. Ada OH kat sini. So kita ada CH2, 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 CH3. Okay, this is 4 butanol. Tapi actually 4 butanol sebenarnya nama salah lah. Salah nama dia. Sebenarnya kita tak boleh kira daripada belah sini untuk the the numbering for carbon lah pada parent. Sebab apa? Ini akan memberikan number yang besar. So apa kita buat ialah kita akan kira start numbering carbon tu start daripada belah sini lah. 1, 2, 3, 4. So nama yang sebenar dia adalah kalau kita tengok di sini kedudukan OH adalah pada carbon 1, so that the name is 1 butanol. Nama yang betulnya adalah 1 butanol lah. Macam tu. Okay, boleh Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Nak salin ke tak? Salin ke Nak tak? madam, nak salin. Okay. Dah madam. Dah okay. So, kita tengok dah habis, kita tengok yang kedua pula. Okay, yang kedua tu kita ada yang ni lah, 1,1-dimethyl 2-cyclopentanol. Okay, kita ambil parent dia dulu. Parent dia adalah cyclopentanol. Cyclic ada 5 carbon. Okay, pada carbon 1, kita kat sini lah, carbon 1 ada methyl. Ada methyl. Okay, pada carbon 1 ada methyl. Pada carbon 2 ada ni 2-cyclopentanol kan. Maksudnya ada OH pada carbon yang kedua lah. Okay, adakah ini betul? Bila kita nak berikan numbering, kita utamakan dahulu substituent. Ni carbon 1, carbon 2 untuk dapat numbering yang rendah. Salah sebenarnya. Sebenarnya yang lebih kita utamakan untuk dapat numbering yang rendah adalah OH. Jadi kalau ikutkan kat sini, numbering yang betul adalah pada carbon ini carbon 1. Ini carbon 2. Jadi bila ini carbon 1, ini carbon 2, maka nama dia akan menjadi apa tu? Nama dia akan jadi, parent dia adalah 1-cyclopentanol lah. Parent dia akan jadi 1-cyclopentanol. Okey, pada carbon 2 substituent ada 2 dimethyl lah. So nama dia sepatutnya adalah 2,2-dimethyl. Okey, 1 ni optional lah ya. Tulis 1 pun boleh, tak nak tulis pun tak apa. Cyclopentanol. Itu nama dia lah. Boleh boleh salin lah.
Ini masalah dulu. Okey, dah lah. Ya. Dah madam. Okey, saya nak padam saja. Okay, next. Kita tengok yang ketiga. Yang ketiga ni, yang ketiga lah. Yang ketiga ni, dia bagi kat situ cyclohexanol. Parent dia adalah cyclohexanol, ada 6 carbon. Okay. Cyclohexanol maksudnya satu cyclohexanol lah. So kita letak OH kat sini. Okay. Lepas tu pada carbon 3, maksudnya tak ni carbon 1 lah. Carbon 2, carbon 3. Dekat carbon 3 ni ada etil. Etil tu adalah substituen yang ada dua carbon. Okay, carbon 3, carbon 4, carbon 5, carbon 6. Ada metil. Okay, adakah nama itu betul? OH memang kita letak pada carbon 1 dah kat sini kan. Okay, dia pusing kot sini. Akan dapatlah 1, 2, 3. Dan carbon 3 ada etil. Dan carbon 6 ada metil. Betul ke tak betul ni? Sepatutnya apa yang berlaku? Sepatutnya bila kita nak kira, ini carbon 1. Ini letaklah carbon 2. Sebab dia akan memberikan nombor yang rendah lagi. Ini carbon 3, carbon 4, carbon 5, carbon 6. Kalau ikut yang ni, dia punya numbering untuk substituent tu adalah parent dia memang satu lah, cyclohexanol, tak ada masalah dah kan. Tapi untuk substituent, yang ni ada 3 dengan 6. Tapi sebenarnya apabila kita kira balik, kita boleh dapat, kalau kita buat kalau kita tengok daripada segi yang ni, numbering substituent kita boleh rendahkan lah. Okay, kalau cara macam ni kita buat number yang baru ni, ya. Dia punya numbering untuk parent adalah 1. 1 cyclohexanol dah. Okay. Tapi numbering untuk substituent adalah pada 2 dan 6. 2 dan 5, sorry. 2 dan 5. Ini lebih kecil lagi banding dengan 3 dengan 6. Jadi betul lah. Okay. Jadi nama dia akan jadi apa tu? Okay. Kita ada substituent metil, kita ada substituent etil. Jadi parent dia memang 1 cyclohexanol. Jadi kita ada substituent metil M, substituent etil E. So tulis dulu E lah, ya. So apakah nama dia? So nama dia akan jadi 5-ethyl. Okay. 2-methyl cyclohexanol. Okay. Boleh salin. Okay, dah kah? Dah ya?
Dah. Okay. Okay, next. Kita tengok yang last ni. Okay. So ini kita ada 4 heptanol. Ada 7 karbon lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 karbon. Okay, pada karbon 1, karbon 2, karbon 3, karbon 4. Ada 4 heptanol, maksudnya OH pada karbon 4 lah. Ya. Okay, kalau kira daripada belah sini 1, 2, 3, 4 juga. Kira daripada belah sini 1, 2, 3, 4 juga. Lepas tu, ini katalah saya letak ini carbon 1, carbon 2, carbon 3, 4, 5, 6, 7. Ada kloro. Macam tu. Kalau kira daripada belah sini, okay, kita dapati OH duduk pada carbon 4. Okay, tapi kalau kita kira daripada belah sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira daripada belah sini ataupun daripada belah sini, kedua-duanya memberikan numbering yang rendah. So, is betternya, bukan better lah, yang betulnya ialah kita kena dapatkan numbering yang rendah pertamanya untuk parent. Kan? Parent kena dapat numbering yang rendah. Kemudian substituent pun kena dapat numbering yang rendah lah. Ya? So, kalau kita kira daripada belah sini pun OH dapat 4, pada kedudukan 4. Ya? Lebih baik kita kira daripada belah sini. Sebab kalau kira daripada belah sini, OH duduk pada karbon 4 kan. So it's better kita kira daripada belah sini lah. So kita dapati bila kira daripada belah sini, Cl akan duduk pada karbon 1 lah. Ya? So kalau kita tengok this is the structure. Okay, jadi maksudnya sekarang yang betulnya ialah dapatkan number yang rendah juga untuk kloro lah. So nama dia akan jadi 1 kloro 4 heptanol. Macam tu. Okay, boleh salin lah. Okay, boleh tak? Boleh. Boleh ya? Okay, kita boleh pindah ke number yang lain. Boleh ha? Okay, now we move to number 3 lah. Okay. Okay. Number 3, tengok soalan dia kat situ. Explain the different boiling point for the following compound. Okay. Alright. Dia minta kamu explain sebelum kita mulalah. Ya, sebelum kita mula saya nak cerita sikit lah. Soalan nombor 3 tu dah termasuk dalam soalan physical properties. Okay, physical properties ni ada dua perkara yang kita akan bincangkan. Pertamanya solubility in water. Satu lagi kita ada boiling point lah. Boiling point ataupun melting point. Okay. Okay. Saya cerita dulu soalan nombor 3 tu tanya boiling point kan. Okay. Saya cerita sikit lah ya. Okay. Saya nak cerita dulu factor that affect the melting point
boiling point. Yang pertamanya ialah molecular size ataupun molecular mass, molecular size ataupun mass. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi melting ataupun boiling point lah. Ya. Sorry, yang pertama lah. Yang kedua. Ni type of intermolecular force lah. Lepas tu molecular size. Lepas tu molecular size. Yang ketiga, untuk kes kita lah ya, untuk kes kita, number of OH group. Ini khusus untuk alkohol. Ya. Okey. So kalau kita tengok contohnya yang pertama tu, yang pertama, kalaulah kita ada butane. Ni butane tau. Dengan propanol. Butane dengan propanol. Yang mana lebih tinggi boiling point? Kita katakan bahawa butanol dengan propanol dengan propanol ni, dengan butane ni, ya. Ni kita ada CH3. Di antara, kalau kita tengok ya, nak cerita sikit, sebelum tu saya nak cerita sikit pasal melting point, boiling point. Okey, katalah kita ada molekul dalam bentuk liquid. Molekul dalam bentuk liquid. Ni cerita basic lah konsep dia. Okey, kalau kita nak boil dia, maksudnya, apa maksud kita nak boilkan dia? Maksudnya kita nak supaya molekul ni dia tukar jadi gas. Dia duduk sendirian lah. Dia tak rapat-rapat dah. Dia tak rapat dah di antara satu molekul dengan molekul yang lain. Dah tak rapat dah. Okay. Dia tukar jadi gas lah. Macam tu. Apa yang patut kita buat? Ialah kita kena putuskan apa yang kita namakan sebagai intermolecular force. Sebab apa? Di antara satu molekul dengan molekul yang lain ni, dia ada apa yang kita namakan sebagai intermolecular force. Tahu? Okay, ya. Bila kita nak boilkan dia ataupun kita nak meltkan dia, kita kena putuskan intermolecular force. Tapi kalau intermolecular force dia kuat di antara dua molekul, intermolecular force kuat antara dua molekul, apa yang berlaku ialah dia punya boiling point ataupun dia punya melting point tu tinggi. Kan, sebab dia susah, kita kena beri temperature lebih lah kepada molekul-molekul ni supaya mereka ni separate. Faham tak? Itu maksudnya boiling, proses boiling lah, ya. Faham ke tak faham tu? Sebelum saya cerita tentang factor dan effect lah. Tu, kita kena faham apakah boiling process, ya. Okey, kalau kita tengok ya, ni antara dua molekul. Antara dua molekul ni ada apa yang kita namakan sebagai daya tarikan. Yang kita namakan sebagai intermolecular force. Molekul ini dengan molekul ini, okey, dia ada daya tarikan. Okey, contohnya di antara etanol ataupun di antara propanol dengan propanol yang lain. Ni satu propanol dengan propanol yang lain, mereka ni ada daya tarikan, ada intermolecular force. Kalau kita nak jadikan mereka ini bertukar phase, kita kena overcome, kita kena putuskan daya mereka ni lah. Daya mereka ni. So, kalau daya mereka ni kuat, susah nak putus. Jadi bila susah nak putus, dia lambat nak boil. Maksudnya dia perlukan temperature yang tinggi untuk dia boil lah.
Faham tak ni? Okey. Boleh ke tak boleh? Faham. Faham ke tak? Faham. Faham ya? Faham. Kalau kita nak putuskan, dia kalau tenaga intermolecular force dia strong, dia susah nak putus lah. Bila dia susah nak putus, kita kena berikan hit yang banyak supaya dia boleh putus. So bila berikan hit yang banyak untuk putus, maka boiling point dia akan tinggi lah macam tu. Faham ya? Okey. Jadi sekarang kalau lah kita tengok ya. Okey, kalau kita bandingkan, kita cerita pasal type of intermolecular force. Okey. Kita tahu bahawa intermolecular force ada dua jenis. Satu kita ada van der Waals force, satu lagi hydrogen bond. Okey. Hydrogen bond ni stronger compare than van der Waals force lah, ya. Okey. So sekarang kalaulah katalah kita ada molekul, contohnya kita ada molekul butane. Kita bandingkan boiling point di antara butane dan propanol. Yang mana satu higher melting point? Mestilah propanol. Kenapa propanol? Sebab di antara butane dengan butane, type of intermolecular force dia adalah van der Waals force sahaja. Type of the intermolecular force dia adalah van der Waals force sahaja. The type of intermolecular force. Tetapi di antara propanol, okey, dengan propanol ada OH. Bila ada OH dia ada hydrogen bond. Okey. Di antara propanol dengan propanol yang lain ada hydrogen, ada intermolecular force of hydrogen bond. Okey. Kita tahu bahawa hydrogen bond stronger compared than van der Waals force. Jadi sebab itulah propanol is higher boiling point. Ini faktor yang pertama lah. Type of intermolecular force yang wujud. Kalau ada hydrogen bond, intermolecular force dia lebih stronger. So bila intermolecular force dia lebih stronger, maka kita dapati boiling point dia lebih higher. Boleh ke? Faham ke? Boleh Okey. So itu faktor yang pertama. Okey. Itu faktor yang pertama lah. Okay. Faktor yang kedua adalah molecular size. Okey, molecular size. Okey. Andai kata kita ada kedua-dua molekul tersebut ada OH. Contohnya kita ada CH3, CH2, CH2OH. Sekejap. Saya ingat saya jawab dululah soalan. Kita tengok factor that affect. Okey, cuba tengok contoh soalan tutorial. Okey, dia minta kamu explain the different boiling point for ni. Okey, kita ada ethane dengan ethanol. Okey, kita ada ethane and also ethanol. Okey. Okey, mari tengok kan. Mari tengok tu. Apakah kita punya ayat-ayat markah untuk penerangan ini? Okey, kita tahu bahawa faktor ini adalah faktor yang pertama. Type of intermolecular force. Okey, kita tengok ethane dan kita tengok ethanol. Okey, ethane kalau kita tengok the structure is CH3. Manakala ethanol CH3, CH2, OH. Okey.
kita tengok bahawa etin, saya letak compound A lah, ni compound B. Ya. Okey, compound A ni dia hanya ada compound A only as when the wall force between molekul dia. Betul tak? Manakala compound B ni, compound B okay, has hydrogen bond. Hydrogen bond between molecule. Okay, because B has OH group. B ni dia ada OH group, maka dia boleh form hydrogen bond between molecule. Manakala A ni hanya ada van der Waals force. Okay, jadi kita tahu bahawa bila kita nak menyatakan jawapan, okay, hydrogen bond is stronger intermolecular force than van der Waals force. Jadi kalau ethane ni dia tak ada OH group kan, dia hanya boleh form hydrogen, dia hanya form van der Waals force saja. Jadi kita tahu bahawa hydrogen bond stronger compare than van der Waals force. Therefore ethanol has higher boiling point. Jadi kita boleh katakanlah bahawa therefore compound B, which is ethanol, compound B has higher okay, thus compound B has higher boiling point. Okay, boleh tak? This is the answer lah. Boleh tengoklah, ini faktor yang pertama lah. Faktor pertama iaitu molekul tersebut kita bandingkan alkohol dengan molekul yang bukan alkohol. Ya? Boleh salin lah kalau nak salin. Boleh ikut jawapan tu, tapi masalahnya dia ni sikit lah. Boleh jawab dalam bentuk point. Macam saya tulis sini dalam bentuk point kan. Boleh jawab dalam bentuk, either kamu jawab dalam bentuk point ataupun dalam bentuk ayat macam ni pun boleh, tak ada masalah. Ya. Tapi biasanya ini bio lah. Bio dia wajib dalam bentuk ayat macam ni kan. Tapi kimia nak tulis dalam bentuk point pun boleh. Point form macam ni. Saya rasa saya lebih suka dalam bentuk point form macam ni. Sebab senang kita nak tengok dia punya point-point dia. Madam, Ya. so nanti dalam soalan subjektif kita boleh tulis point lah kan? Boleh. Boleh. Dia tak limitkan nak tulis point ke, nak tulis dalam bentuk esei. Bio ada kan, betul tak? Bio dia kena ada esei, dia kena apa macam tu kan. Kimia tak. Okay dah lah. Boleh lah, faham ya? Okay, faktor yang kedua kita ada molecular size. Kita ada molecular size lah. Ya. Saya nak okay, faktor yang kedua adalah molecular size ataupun molecular mass lah. Ya.
Okey. Apa maksudnya molecular mass ataupun molecular size lah, ya. Okey. So contohnya katalah saya ada compound ini CH3 tapi dengan syarat dia punya bilangan OH sama. Dua-dua ada OH lah. Yang ni ada OH. Yang lagi satu kita ada. Yang ni kedua-duanya ada OH, bilangan OH yang sama lah. Ini ada OH, yang ni pun ada OH juga. Tapi yang ini ada sebanyak, yang ni ada sebanyak 3 karbon. Yang ni ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 karbon. Jadi maksudnya ini, yang ni bigger molecular size lah. Bigger molecular size. Jadi kalau kita tengok faktor dia, ya. Okay. Yang mempunyai bilangan OH yang sama, okay, the bigger the molecular size, okay, the bigger the molecular size, yeah, the stronger van der Waals force. Sebab OH sama, kita tak cerita pasal OH lah sekarang ni, ya. Kita cerita pada bahagian R dia, pada bahagian hidrokarbon dia, ya. Pada bahagian hidrokarbon ni dia ada van der Waals force, ya. Yang ni pada bahagian OH memang dia ada hydrogen bond lah, ya. Tapi yang kita nak cerita sekarang ialah pada bahagian hydrokarbon. Hydrokarbon tu dia ada van der Waals force lah. The stronger the van der Waals force. Jadi the higher boiling point lah, ya. Jadi untuk ayat-ayat markah, bagi contoh yang macam ni, apa kita kena nyatakan? Kamu kena nyatakan number of, bila nak mengayat tu, number of OH group. Okay, kena nyatakanlah berapa. Katalah yang ni ada satu, ini pun ada satu. Nyatakan both molecule has one OH group. Okay, jadi seterusnya baru nyatakanlah bahawa compound, katalah ni compound A, okay, compound B. Compound B, compound A has smaller size. Ataupun kita kalau tidak cerita pasal B pun boleh. Compound B has bigger molecular size. Ataupun compound B has bigger molecular size. So bila dia ada bigger molecular size, kalau compound A dia ada weaker, A has weaker van der Waals force, ataupun kita katakan bahawa compound B ni has stronger van der Waals force lah. Jadi barulah kita boleh katakan bahawa barulah kita katakan bahawa boiling point lah. Boiling point lower, yang ni boiling point higher. Either kamu nak cerita pasal compound yang lebih tinggi ataupun compound yang lebih rendah tersebut lah. Mana-mana satu pun boleh, ya. Okey, kita tengok contoh soalan. Soalan ni kat sini, ya. Ambil soalan ni. Kita ada dua compound ni, ya. Okey, kita ada compound ni. Ni macam mana structure dia? Okey, tengok ni, ya. Saya expandkan dia punya bonding tu. So kita start menulis daripada belah sini lah.
Menulis. Tengok kat sini. C ada H. Kan? Lepas tu dekat C ni ada CH3. Ada 2 CH3 lah. Okay. Tu CH2OH. Kalau yang ni pula, tengok dekat sini lah. Okay, kita ada CH. Dekat carbon yang ini ada 2 CH3. CH3. Lepas tu yang ni ada CH tu ada 3 kali. Ada 1, 2, 3. Lepas tu ada CH2OH. Apa yang kita nampak kat sini ialah, kalau kita tengok kat sini, kedua-dua molekul ni dia ada bilangan OH yang sama. Tetapi compound yang ini ya lebih besar R dia. Alkyl group dia lebih besar lah. Lebih besar. Bukan lebih banyak atau lebih besar. Ya. So lebih besar alkyl group. So lebih besar alkyl group maksudnya, katalah saya letakkan kat sini, ni compound. Compound A. Ni compound B. Okay. So kita dapati compound A tu, kalau kita tengok, compound A tu dia punya R dia lebih besar lah. Ataupun dia punya molar mass dia lebih besar lah. Ya. Compound B, sorry. Compound B tu dia punya molecular mass dia lebih besar. Ya. Bila molecular mass dia lebih besar, dia ada stronger van der Waals force. Okay. Ataupun mungkin kita boleh nyatakan dia punya molar mass lah. Molar mass tu sendiri terus. Yang ni molar mass dia 116 gram per mol. Yang ni molar mass dia adalah 74 gram per mol. Alright. Jadi lebih besar molar mass, the stronger the van der Waals force lah. Ya. Jadi menyebabkan boiling point lebih tinggi. So yang ni kamu nak cerita pasal lebih tinggi ataupun yang mana yang lebih rendah, mana-mana satu pun boleh. Maksudnya kamu nak cerita pasal A pun boleh, nak cerita pasal B pun boleh. Okey, katalah saya cerita pasal A dulu. Ya. Okey, kita katakan bahawa both compound A and B has same number of OH group. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, A has smaller size than B. Size A tu, smaller size tu maksudnya kita nyatakanlah dia punya molar mass. B tu molar mass dia adalah 116. Ya. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, A has weaker van der Waals force than B. Thus, A has lower boiling point. This is the reason lah. Kita nak cerita pasal A tau. Kita bandingkan dengan B. Salin dulu, boleh salin? Untuk jawapan yang kedua tu. Okey. Ini kalau kita cerita pasal A, boleh tak kalau cerita pasal B? Boleh juga. Tak ada masalah kan? Okey, katalah kita nak cerita pasal B. Okey. Okey. Okey, kita katakan bahawa both compound A and B has
1 OH. Okay. So sekarang kita tengok ya. Compound B has bigger molecular size than A. Jadi kalau compound B has bigger molecular size than A, thus compound B has stronger van der Waals force than A. So, bila dia stronger, apa kita boleh katakan bahawa ya, compound B has higher boiling point than A. Yang ni lah. Either kamu nak cerita pasal A ataupun nak cerita pasal B. Mana-mana satu pun boleh. Ya, tak ada masalah. Okay, boleh tak? Okay lah, ada apa-apa nak tanya ke? Yang poin kat atas ni benda yang sama je nak cerita, tapi saya cuma jadikan dia dalam bentuk poin. Lebih mudah kamu nak nampak lah. Ya? Okay, ada apa-apa nak tanya ke? Anything? Nak tanya? Tak ada Okay, kalau tak ada kita teruskan dengan number 4. Okay, number 4 ni cerita pasal physical properties yang satu lagi. That is the solubility lah. Ya? That is the solubility. Ya? Okay. So ini adalah yang ni pula lah. Ya? Tadi kita cerita pasal yang ni. Kita cerita pasal boiling point ni. Cerita pasal yang ni. Ya? Tapi sekarang soalan number 4 tu adalah solubility in water lah. Ya? So saya nak pandang sekejap. Wow lah begini. Okay, kita cerita tentang solubility in water lah. Ya? Okay. Okay, kalau kita tengok ya. Solubility in water. Okay, biasanya kan. Okay. Bahan yang ada karbon dengan hidrogen je. Ni C dengan H. Hidrokarbon je lah. Hidrokarbon ni adalah, kalau kita tengok, intermolecular force dia adalah van der Waals force. Tahu? Kalau antara molekul ini dengan molekul hidrokarbon yang lain. Yang ini antara molekul ini dengan molekul ini, intermolecular force dia adalah van der Waals force. Ya. Dia non-polar molekul lah. Jadi dia tak boleh form hydrogen bond, no hydrogen bond lah. Jadi yang ni kebiasaannya kalau yang ada hidrokarbon ni, ini kita namakan sebagai bahagian yang tak polar. Bahagian yang tak polar lah. Okay, dia ada van der Waals force. Yang bahagian tak polar, dia ada van der Waals force. Bahagian ni selalu kita namakan dia sebagai hydrophobic. Yang ni bahagian yang tak suka air. Bila kita campurkan dia dalam air, dia tak akan larut. Ini kita namakan sebagai hydrophobic. Ya. Tapi kalau ada OH, okay. So kalau katalah kita ada macam ni kan. Kalau ada OH ni, yang ni bahagian ini dia boleh form hydrogen bond dengan water molecule. Kalau ada OH lah dalam molekul tersebut. Bahagian ini kita namakan sebagai bahagian yang hydrophobic. Bahagian yang ada OH ini kita namakan sebagai bahagian yang hydrophilic. Bahagian yang suka air lah. Bahagian yang suka air. Dia larut air lah, dia larut air. Ya.
Jadi kan kalau kita tengok pada bahagian yang ada OH ni selalunya adalah bahagian yang boleh menyebabkan molekul tu larut lah. Dia akan tarik molekul keseluruhan ni untuk larut dalam air. Kalau bahagian hidrofobik kecil. Tapi kalau bahagian hidrofobik jadi besar, dia tak larut jugalah. Walaupun dia ada bahagian hidrofilik. Ya, dalam satu molekul organik ada bahagian yang mungkin hidrofilik. Hidrofilik tu bila dia ada OH, dia ada COOH, ini dia akan jadi bahagian yang hidrofilik. Dan sebahagian lagi tu dia mungkin boleh jadi hidrofobik. Bahagian yang hidrofobik ni ialah bahagian yang ada C dengan H je. Bahagian ni biasa tak larut dalam air lah. Ya. Contoh. Ya. Jadi apakah faktor yang mempengaruhi solubility dalam air? Okey, apakah faktor yang mempengaruhi solubility dalam air bagi alkohol? Ya. Kalau ada R besar, less soluble. Solubility akan berkurang lah. Ya. Okey. Sebab bahagian hidrofobik dia besar. Hidrofobik dia jadi besar lah. Tapi kalau ada banyak OH group, ya, dia more soluble. Solubility akan meningkat lah. Okay. Sebab bahagian hidrofilik dia tinggi. Maksudnya dia boleh form, kalau ada banyak OH, dia boleh form more hydrogen bond with water molecule. Macam tu. Boleh Okey, mari kita tengok contoh soalan. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi lah. Okey, mari kita tengok contoh soalan. Okey. Compare the solubility in water for compound in each set. Explain your answer. Nak bandingkan etanol dengan hexanol. What is the answer? Okey, kita bandingkan etanol dan hexanol lah. Ya. Okey. Kalau kita bandingkan etanol dia punya kalau kita tengok etanol CH3, CH2OH. Tapi hexanol dia ada 6 karbon. CH3, CH2, CH2. 6. Okey. Cuba kita tengok. Dalam etanol ni bahagian hidrofobik dia kecil je. Betul tak? Bahagian hidrofobik dia kecil je. Tapi both dia mengandungi satu OH. Jadi apa kita nak jawab dalam di bahagian ini ya? Kita katakan bahawa ni compound A lah, ni compound B. Okey. Kita boleh katakan bahawa compound A compound A is more soluble than B. Okey. Jadi kita nyatakan bahawa both compound have one OH group. Okay. But compound B is less soluble in water. Sebab apa? Because it has R yang besar. So R yang besar ni kita nak letak sebagai apa? Bigger molecular weight lah. Dia mempunyai. Sebab dia ada, it has bigger molecular
weight. Okay. Jadi compound B has bigger hydrophobic area. Kan? Jadi dia less soluble lah. Menyebabkan B tu less soluble. Yang ni saya cerita pasal A, tapi cerita pasal B. Mana-mana satu pun boleh. Ya, kalau kita nak cerita pasal ini pun boleh. Compound A is more soluble than B. Sebab apa? Sebab compound A is more soluble in water because it has smaller molecular weight lah. Mana-mana satu ayat pun boleh lah. Nak cerita di antara kedua-duanya. Jadi compound A has smaller lah kalau ikut kat sini. Smaller hydrophobic area. Jadi dia more soluble. Ya, tentu. Nak cerita pasal yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah, itu kamu punya pilihan sendiri. Ya, kedua-duanya diterima. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Anything? Nak tanya? Tak ada Okey, kita tengok lagi satu soalan. Okey. Kita tengok yang ni pula. Propanol, kita bandingkan propanol dengan propane. Terus kita bandingkan propanol dengan propane lah. Ya. Okay. Kita nak bandingkan di antara propanol. Okay. Bandingkan propanol CH3, CH2, CH2OH dan propane. This is the propane lah. Jadi rangka karbon sama. Tapi yang ini ada OH. Yang ni tak ada OH lah. Jadi mestilah yang ada OH tu dia lebih larut. Sebab dia ada OH. Bila dia ada OH, dia boleh form hydrogen bond dengan air. Ya? Jadi tak sama macam jawapan tadi. Yang tadi tu ada OH juga, dua-dua ada OH. Boleh tak kita jawab macam untuk jawab ni? Tak boleh. Ya? Jadi kalau kita tengok di sini, kalau kita tengok, ni compound A lah. Ni compound B. Okay. So, propanol is more soluble. Because dia ada OH group. Okay, kita katakan bahawa propanol is more soluble in water. Sebab apa dia more soluble in water? Because propanol has OH group. Jadi OH group B ataupun propane does not has OH group. Okey. Jadi kalau dia ada OH group, apa yang dia boleh buat ialah propanol, apa kita boleh katakan bahawa propanol can form hydrogen bond with water molecule. Okay. But propane cannot. Jadi menyebabkan propanol is more soluble lah. Ya. Therefore, jadi propane tu dia tak boleh form hydrogen bond dengan air, maka dia is insoluble in water. Itu kita punya jawapan lah. Ya. Nak buat dalam bentuk ayat pun boleh, buat dalam bentuk poin pun boleh. Ikut kamu. Ya. Okay, boleh salin, nak salin.
Dah ke? Boleh ha? Ada apa-apa nak tanya ke? Boleh. Ada apa nak tanya ke? Nak salin ke? Dah salin. Apa? Dah salin. Dah salin. Okey. Okay, dah salin. Kita tengok lagi soalan yang terakhir tu. Ni tengok sini lah. Tengok soalan yang terakhir. Okay. Kita nak bandingkan di antara 1,2-propanediol dengan propanol. So kita ada 1,2-propanediol. 1,2-propanediol tu macam mana saja dia? CH2OH. 1,2-propanediol dan juga propanol. Ni propanol lah. Yang ni kita ada 1,2-propanediol. Yang ni ada, yang ni propanol lah. Kita cuba tengok kat sini. 1,2-propanediol ni dia ada 2 OH group. Yang ni ada 1 je OH group. Maksudnya yang ni pun boleh form hydrogen bond juga dengan air. Yang ni pun boleh form hydrogen bond dengan air. Tapi dia boleh form lebih. Yang ni boleh form kurang. So bila dia boleh form lebih hydrogen bond dengan air, maka dia lebih larut lah. Jadi itu kita boleh katakan kat sini. Okey, apa yang kita nak banggikan jawapan? Ni compound A, compound B. Katalah saya letak ni compound A. Okey, compound A. Compound A has 2 OH group. Compound B has 1 OH group. Okey, jadi compound A can form more hydrogen bond with water molecule. Kan? Jadi kalau dia boleh form more hydrogen bond with water molecule, thus compound A is more soluble in the. Itulah kita boleh kata. Tengok perbezaan mereka lah. Tengok perbezaan mereka. Compound A ni dia ada 2 OH group. So bila dia ada 2 OH group, dia boleh form more hydrogen bond dengan air. So bila dia boleh form more hydrogen bond dengan air, maka dia more soluble in water. Macam tu. Boleh ke tak? Boleh Boleh salin lah kalau nak salin. Boleh. Ni jawapan dia kat sini ya. Tapi saya jadikan dia di dalam bentuk point lah. Ni boleh juga jawab dalam bentuk macam ni. Dalam bentuk macam ni. Ya. Bentuk ayat ni pun boleh juga, tak ada masalah. Ya. Ataupun buat dalam bentuk point. Jawapan saya pun boleh juga lah. Ya. Okay. Ada apa-apa nak tanya ke? Anything? Nak tanya? Hello. Hai. Madam, Ya, saya. kalau kita nak macam buat compound A, compound B tu, kalau nak tulis macam tu kena lukis dulu, lepas tu naming dia compound A, compound B ke? Atau tulis je? Boleh kita nak tulis, kalau kita tak nak tulis compound A kan, kita nak tulis 1,2-propanediol pun boleh. Yang ni sebab saya dah labelkan. Sebab bila kita nak berikan jawapan tu dia lebih mudah lah. Boleh juga tak nak tulis compound A, nak tulis 1,2-propanediol. Boleh juga, tak ada masalah ni. Boleh juga. Kalau nak guna compound A, B tu kena label dululah. Label dulu. Kalau tak label, tak tahu compound A tu yang mana satu. Oh, okay. Labelkan dulu ya. Good question.
Okay, yang lain ada soalan tak? Lain-lain ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okay. So, hari ni kita belajar more to physical properties lah. Ya, more to physical properties. Ya. Okay. Nak sambung ke ataupun kita nak stop? Nak sambung ke nak stop? Kita stop lah ya, saya rasa. Ya. Kita stop lah. Ya.